Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Sebelum meneruskan perbincangan forum ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pipi Syafira sebagai moderator forum pada hari ini. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum yang dianjurkan di Kolej Matrikulasi Johor pada pagi ni malam yang pening lagi ceria ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum, mutakhir ini seringkali kita dengar tentang isu ajaran sesat atau lebih dikenali sebagai Syiah yang melanda masyarakat di bumi Malaysia yang rata-ratanya beragama Islam. Istilah ajaran sesat adalah satu istilah yang mempunyai pelbagai maksud yang diterjemahkan dan pandangan dari beberapa pihak. Ajaran menurut Kamus Dewan Bahasa bermaksud segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petunjuk, teori, mazhab atau hukuman. Manakala sesat menurut bahasa bermaksud tidak mengikut jalan yang betul, tersalah atau tersilap jalan, terkeliru atau menyimpang dari jalan yang benar. Kombinasi perkataan ajaran sesat menurut Kamus Dewan Bahasa bermaksud ajaran yang terpesong daripada akidah atau syariat agama Islam. Jika dihalusi, kebanyakan ajaran sesat dan Islam yang muncul selepas pemergian Nabi Muhammad SAW dengan mendakwa diri mereka adalah Nabi atau Rasul. Ini kerana masyarakat Arab melihat dakwaan ini adalah bentuk baru untuk mendapatkan pengikut dan status. Orang Arab seperti yang kita tahu, mereka hidup berkelompok dan berkuak. Pemimpin atau ketua kumpulan atau suku biasanya merupakan individu yang paling berpengaruh dalam kedudukannya. Sama ada daripada keluarga yang dihormati, terkenal dan kaya. Oleh itu, mengaku sebagai Nabi pada masa itu dilihat sebagai satu bentuk baru untuk mendapatkan pengikut dan pengaruh. Ajaran sesat pertama kali ditemui di Malaysia sebelum tahun 1950-an. Kebanyakan ajaran sesat bergerak secara senyap-senyap. Ini menyukarkan lagi pihak berkuasa agama untuk mengesan dan menghapuskannya sejak awal. Ajaran sesat sebagaimana yang ditakrifkan ialah sebarang ajaran yang disokong oleh orang Islam atau bukan Islam, tetapi bercanggah dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, serta bercanggah dengan akidah atau fatwa ahli sunnah wal jamaah dalam akidah, undang-undang dan akhlak. Maka sesat mempunyai jangkauan yang luas, sama ada sesat dari sudut kepercayaan atau akidah, sesat dari sudut pengalaman atau syariat, dan sesat dari sudut akhlak atau pengabdian antara hamba bersama Tuhannya. Sebelum kita mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu marilah kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini yang cantik, kacak, lagi bijaksana. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya ialah ahli panel pertama, Saudari Amira Nadira. Di sebelah kiri saya, Saudara Azri Iman. Apa khabar saudara dan saudari? Khabar baik. Khabar baik, Alhamdulillah. Baiklah, pertama sekali agenda forum kita pada hari ini adalah kita mengupas satu isu syariah semasa yang saya kira agak menarik, iaitu ajaran sesat. Justru tanpa membuang masa, saya ingin mengajukan soalan kepada panel pertama kita, Saudari Amira Nadira. Apakah itu syariah dan apakah itu Syiah dan apakah ciri-ciri ajaran Syiah? Baiklah. Terima kasih saudari pengurusi atas soalan yang diajukan kepada saya sebentar tadi. Ajaran Syiah suatu nama yang tidak asing lagi dan sering menjadi bualan bagi masyarakat dunia. Isu mengenai ajaran Syiah kini kian rancak sehingga mencetuskan perbalahan di dalam kalangan masyarakat. Namun, sebelum membincangkan isu ini dengan lebih lanjut, saya akan mengenalkan sedikit mengenai ajaran Syiah ini. Dari segi bahasa, Syiah bermaksud kaum atau pengikut.
Syiah dari segi istilah ialah golongan yang berdukung cita-cita menjadikan Saidina Ali sebagai Khalifah Rasulullah. Mereka berintifak iaitu sepakat bahawa Saidina Ali adalah sebaik-baik manusia selepas Rasulullah. Tersebut di dalam Lam'ah Dimashqiyah, Syiah ialah orang yang mengiringi Ali iaitu mengikut dan mendahulukannya ke atas selainnya dalam perkara imamah, sekalipun ia tidak menyetujui pimpinan imam-imam yang lain. Kebanyakan ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa ajaran Syiah ini merupakan satu kefahaman yang bercanggah dengan ajaran Islam kerana hanya Saidina Ali yang layak menjadi Khalifah Rasulullah. Secara umum, Syiah menolak kepimpinan daripada 3 Khulafa Ar-Rasyidin. Ahli Sunnah wal Jamaah juga menolak kepimpinan Imam Syiah dalam aliran Syiah. Sesetengah penganut Islam Sunni konservatif mendakwa Syiah sebagai bertentangan dengan Islam kerana beberapa amalannya yang berbeza dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan Ahlul Bait. Namun begitu, secara keseluruhannya masyarakat dunia menganggap Syiah sebagai aliran kedua terbesar dalam agama Islam selepas Ahli Sunnah wal Jamaah. Firman Allah yang bermaksud, dan sesiapa di antara kamu yang murtad iaitu berpaling tadah daripada agamanya iaitu agama Islam lalu ia mati sedangkan dalam keadaan kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah segala amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat. Mereka itulah ahli neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah berdasarkan maksud firman tersebut, jelas bahawa seseorang Muslim yang berpaling tadah daripada agama Islam akan menjadi murtad dan binasa di dunia dan akhirat. Hal ini demikian kerana Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi ajaran Syiah bercanggah dengan pegangan tersebut. Ajaran Syiah berpecah kepada beberapa cabang kecil. 3 cabang utama yang terkenal pada masa kini mempunyai bilangan pengikut yang paling besar. 3 cabang tersebut ialah Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah dan Syiah Batiniyah. Antara cabang-cabang tersebut, yang paling terkenal ialah Syiah Imam 12 atau Imamiyah yang merangkumi 90% penduduk di Iran dan sebahagian besar penduduk Iraq. Terdapat juga golongan-golongan Syiah yang kecil dan sentiasa tidak diiktiraf oleh Syiah lain, yang ialah Ismailiyah, Syiah bertujuh dan lain-lain. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang ciri-ciri ajaran Syiah. Syiah yang pertama ialah Syiah Imamiyah. Merujuk kepada satu ajaran yang meyakini 12 imam maksum setelah Rasulullah yang terdiri daripada keturunan Saidina Ali dan Rasulullah. Syiah Imamiyah merupakan sebuah terma teologis dan maksudnya adalah mazhab Imamiyah di mana para pengikutnya disebut sebagai imami. Antara pegangan Syiah Imamiyah ialah Imamiyah ini adalah jawatan imam, anugerah Allah dan maksum tetapi tidak mendapat wahyu terdiri dari hanya daripada kalangan ahli al-bait. Mereka percaya bahawa Rasulullah sendiri yang mewasiatkan kepimpinan umat Islam kepada Saidina Ali bin Abi Thalib sebagai maula dan Amirul Mukminin yang mesti ditaati setelah Rasulullah.
Syiah Imamiyah juga menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh ahli bait dan menganggap imam mereka yang ke-12 sebagai Imam Al-Mahdi, iaitu Muhammad bin Hasan Al-Mahdi. Selain itu, Syiah Imamiyah juga beramal dengan taqiyah, iaitu menyembunyikan iktikad sebenar apabila berhadapan dengan orang yang berbeza iktikad serta mengharuskan perkahwinan mut'ah. Dikenali juga sebagai perkahwinan sementara ataupun kontrak. Selain itu, Syiah Zaidiyah juga adalah salah satu daripada ajaran Syiah. Dinamakan Zaidiyah sempena nama pengasasnya Said bin Ali Zainal Abidin, iaitu cicit kepada Sayyidina Ali. Syiah Zaidiyah banyak memiliki kesamaan dan persoalan fikih dengan Sunni pada umumnya. Pemikiran Zaidiyah bisa dikatakan sangat dekat dengan aliran Sunni. Antara pegangan Syiah Zaidiyah adalah kedudukan pelaku dosa besar antara keimanan dan kekufuran serta perbuatan manusia dilakukan oleh manusia bukan Allah. Tambahan lagi, mereka juga menolak kemaksuman para imam kecuali Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain serta menolak taqiyah, iaitu menyembunyikan iktikad sebenar. Akhir sekali, Syiah Batiniyah, iaitu golongan yang menekankan dua perkara, iaitu ilmu diambil daripada imam mereka dan setiap yang zahir itu mempunyai makna batin dan diriwayatkan mempunyai takwilan. Kumpulan Syiah ini merupakan kumpulan Syiah yang paling sesat dan radikal. Syiah Batiniyah beriktikad bahawa Sayyidina Ali dan imam mereka adalah Tuhan. Mereka juga mengharuskan kemungkaran seperti berzina, minum arak, berjudi dan sebagainya serta menganggap imam mereka Muhammad Al-Hanafiyah masih hidup. Terima kasih Saudari Amira Nadira atas penerangan saudari tentang Syiah serta ciri-ciri ajaran Syiah yang telah wujud di negara Malaysia tanpa kita sedar. Walau bagaimanapun, masih terdapat ajaran lain yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar yang terdapat di Malaysia. Oleh itu, ingin saya memperalukan ahli panel kita yang seterusnya untuk membuka minda seisi masyarakat. Dipersilakan Saudara Azri Iman untuk mengupas isu dengan lebih lanjut mengenai ajaran sesat lain yang telah berkembang di Malaysia ini. Dipersilakan Saudara. Terima kasih saudari pengurusi. Seperti yang kita tahu, ajaran Qadiani merupakan ajaran sesat yang telah diasaskan oleh seorang pemuda yang berasal dari India, iaitu Mirza Ghulam Ahmad. Penubuhan ajaran ini telah dibentuk sejak tahun 1889 lagi. Ajaran ini dinamakan sebagai Qadiani, sempena nama satu pekan kecil yang terletak di utara India, iaitu Qadian, Darfur, India, yang merupakan tempat kelahiran pengasas ajaran tersebut. Ajaran Qadiani ini juga dikenali sebagai Gerakan Ahmadiyah yang bersandarkan nama pengasasnya sendiri. Setelah penubuhannya, ajaran Qadiani ini telah tersebar luas ke seluruh pelosok dunia dan telah memasuki negara kita, iaitu Malaysia. Ajaran Qadiani ini telah dibawa masuk ke Malaysia oleh Maulana Muhammad Sadiq bin Barakatullah pada tahun 1949. Malaysia juga ada setengah masyarakat yang mengamalkan ajaran Qadiani. Ajaran Qadiani ini mendakwa bahawa ajaran ini memenuhi ramalan pengislah dunia pada akhir zaman.
Para pengikut ajaran ini digelar sebagai Ahmadi atau Muslim Ahmadi. Mereka menekankan kepercayaan bahawa Islam ialah terakhir untuk manusia sebagaimana diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan keperluan mengimbakikan intipati sebenar dan bentuk asli yang telah hilang di telan zaman. Justeru itu, Ahmadi telah melihat diri mereka sebagai penyebaran mereka juga Muslim yang terawal untuk tiba di negara-negara barat seperti Britain. Oleh itu, terdapat sekatan undang-undang terhadap Ahmadi di beberapa negara Muslim, khususnya di Pakistan bagi menjaga kesucian agama Islam di negara mereka. Terdapat beberapa ciri-ciri kesesatan ajaran Qadiani yang perlu kita ambil tahu agar kita dapat menjauhkan diri kita daripada ajaran yang terpesong ini dan daripada membuatkan kita ke landasan agama Islam yang sebenar, iaitu para pengikut ajaran Qadiani mempercayai bahawa Mirza Ghulam Ahmad Al-Masih dan Imam Mahdi. Mirza Ghulam Ahmad tidak berpegang bahawa Al-Masih yang akan turun pada akhir zaman itu ialah Isa bin Maryam, tetapi merupakan salah seorang penganut agama Islam. Dia sendiri mendakwa Nabi Isa bin Maryam telah wafat dikebumikan di Srinagar, India, dan mendakwa Nabi Isa bin Maryam tersebut telah digantikan oleh dirinya sendiri, iaitu Mirza Ghulam Ahmad. Contoh ciri lain ialah Mirza Ghulam Ahmad mempunyai mukjizat. Mereka percaya bahawa pelepasan Ghulam Ahmad daripada tuduhan ke atasnya dan selamat dari serangan awam kepadanya merupakan mukjizat. Selain itu, puak-puak Qadiani ini menganggap Qadian ialah tanah suci dan tempat menunaikan haji. Bagi mereka juga mendakwa yang Masjid Al-Aqsa ini yang disebutkan di dalam Al-Quran merupakan masjid di Qadian. Itu saja dari saya. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang ajaran sesat beserta ciri-ciri yang telah wujud sejak berkurun lamanya. Di sini dapat kita simpulkan bahawa terdapat pelbagai jenis ajaran Syiah. Antaranya ialah Syiah Imamiyah yang mendakwa bahawa jawatan pemimpin umat Islam, imam, hanya layak disandang oleh Ahlul Bait. Selain itu, terdapat Syiah Zaidiyah yang mempercayai kedudukan pelaku dosa besar adalah antara keimanan dan kekufuran, serta Syiah Batiniyah yang beriktikad bahawa Ali dan imam mereka adalah Tuhan. Manakala bagi ajaran Qadiani, mereka mempercayai bahawa wahyu turun kepada Ghulam Ahmad seperti mana ia diturunkan kepada para nabi dan anbiya. Para hadirin, pernahkah kita terfikir apakah faktor-faktor penyebaran ajaran Syiah dan ajaran Qadiani di negara Malaysia ini? Untuk menjawab persoalan ini, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kita yang pertama, Saudari Amira Nadira, tentang persoalan apakah faktor penyebaran ajaran sesat ini di Malaysia. Dipersilakan, Saudari. Terima kasih, Saudari pengurusi. Pada pendapat saya, faktor penyebaran ajaran sesat di Malaysia adalah kelemahan dalam peruntukan dan penguatkuasaan undang-undang kerana Perlembagaan Malaysia membatasi bidang kuasa Mahkamah Syariah dalam menjatuhkan hukuman kepada perkara-perkara yang dalam senarai Undang-Undang Persekutuan. Selain itu, Perkara 11/1 Perlembagaan yang menegaskan bahawa keputusan berpaling daripada agama Islam tidak boleh dihalang oleh sesiapa pun. Ibu bapa yang menentukan agama anaknya di umur 18 tahun dan ke bawah menjadi penghalang dalam membasmi ajaran sesat di Malaysia.
Jelaslah bahawa berdasarkan peruntukan kebebasan beragama, agama bagi individu yang melebihi 18 tahun dan ke atas tidak boleh dibicarakan dalam mahkamah syariah merujuk kepada perkara 11-1 Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, kelemahan sistem pendidikan Islam juga menjadi faktor penyebaran ajaran sesat di dalam negara ini. Pendidikan Islam merupakan perkara penting yang dapat menjaga keseimbangan kefahaman dan akidah Islam seseorang. Di negara Malaysia, sistem pendidikan Islam dijadikan salah satu subjek dalam kurikulum pengajian kebangsaan. Walau bagaimanapun, ia lebih bersifat pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran agama Islam dan tidak terperinci dan mendalam. Subjek agama Islam itu tidak diajarkan secara menyeluruh yang meliputi aspek syariat, akhlak Islam dan akidah. Kelemahan sistem pendidikan Islam juga dilihat dari sudut masa yang terbatas bagi meliputi aspek-aspek penting Islam iaitu akidah, syariat dan akhlak yang perlu dipelajari dan diketahui oleh setiap Muslim. Sebagai yang dinyatakan oleh Engku Ahmad Zaki Engku Alwi tahun 2007, pendidikan Islam di peringkat sekolah rendah hanya diperuntukkan masa pembelajaran sebanyak 150 minit seminggu dan di peringkat sekolah menengah pula hanya diperuntukkan masa pembelajaran sebanyak 200 minit seminggu. Tempoh sebegini sangat tidak cukup untuk setiap pelajar memahami dan mendalami aspek-aspek penting Islam iaitu akidah, syariah dan akhlak. Akhir sekali, faktor penyebaran ajaran sesat di Malaysia ialah kelemahan menjauhkan pengaruh budaya pengaruh budaya barat dalam kehidupan. Orang Yahudi dan Kristian tidak akan berdiam diri sahaja melihat umat Islam dan akan mencuba sedaya upaya mereka untuk sentiasa mempengaruh dan menjatuhkan umat Islam. Antara penyelewengan hasil pengaruh budaya barat adalah seseorang membebaskan diri daripada ikatan keagamaan. Satu lagi adalah apabila seseorang merasakan Islam terlalu suci dan ketat yang tidak boleh dicampur adukkan dengan urusan keduniaan seperti sosial, politik dan ekonomi. Sekian hujah saya. Terima kasih. Demikianlah tadi penjelasan tentang faktor penyebaran ajaran sesat di Malaysia. Para hadirin sudah pasti setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Sekarang saya ingin bertanya kepada ahli panel kita yang kedua iaitu Saudara Azri Iman. Apakah cara-cara mengatasi penyebaran ajaran sesat di Malaysia ini? Dipersilakan. Maaf ya, internet slow. So, saya akan sambung. Terima kasih saudari pengerusi. Jadi, cara-cara untuk mengatasi masalah penyebaran ajaran sesat di Malaysia ialah dengan meningkatkan kefahaman terhadap ajaran Islam. Masjid dan surau memainkan peranan penting yang berfungsi bukan sahaja sebagai tempat beribadah, malah untuk menjadi pusat perkembangan ilmu, khususnya ilmu agama Islam dalam meningkatkan kefahaman secara berkesan kerana lebih dekat dengan masyarakat. Pengimarahan masjid dan surau khususnya dengan mengadakan majlis ilmu atau kuliah pengajian dengan topik yang menarik dapat menarik perhatian masyarakat untuk lebih mendalami ilmu pengetahuan mengenai ajaran Islam. Hal ini dapat menangkis pemikiran-pemikiran yang akan menyesatkan masyarakat. Selain itu, peranan keluarga. Peranan keluarga merupakan institusi yang amat penting dalam sebuah keluarga masyarakat kerana setiap ahli dalam sebuah keluarga itu, terutamanya ibu bapa,
perlulah memainkan peranan menyuburkan benih pemikiran yang berasaskan akidah syariat dan akhlak Islamiah, iaitu berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, serta tidak menyeleweng apatah lagi yang sesat dalam kalangan ahli keluarga. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang dan fatwa. Ungkapan yang dinisbahkan oleh Saidina Umar radhiyallahu anhu menyatakan bahawa manusia adalah berdasarkan pada agama, gaya atau cara hidup pemimpinnya. Lazimnya, rakyat akan mengikut segala ketetapan pemimpin atau negaranya sekiranya negara tersebut merupakan negara ahli sunnah wal jamaah. Sekiranya negara tersebut merupakan negara Syiah, maka majoriti rakyatnya adalah dalam kalangan penganut Syiah. Sekiranya sebuah negara ahli sunnah wal jamaah mengamalkan fiqahnya berdasarkan mazhab tertentu sama ada Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, maka majoriti rakyatnya akan mengikuti pengamalan mazhab-mazhab tersebut. Inilah kepentingan pegangan rasmi bagi sesebuah kerajaan kerana pegangan hidup rakyat secara umumnya adalah berdasarkan pada agama, gaya atau cara hidup pemimpin atau negaranya. Dalam konteks Malaysia, melalui Majlis Fatwa Kebangsaan, Jabatan Mufti dan Jabatan Agama, kesucian pengamalan agama Islam dengan penetapan bahawa akidah rasmi negara adalah berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ikutan fatwa atau mazhab Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari. Fiqahnya berdasarkan fatwa atau mazhab Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dan tawassufnya berdasarkan fatwa atau ikutan Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Sekian saja dari saya. Terima kasih kepada panel kedua atas penjelasan sebentar tadi. Sekarang kami memberi ruang pada para penonton forum pada hari ini untuk bertanyakan soalan. Ada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan? Saya. Silakan. Apakah hukum kepada pengamal ajaran sesat? Baiklah, saya akan mengajukan soalan tersebut kepada panel pertama untuk menjawab soalan yang diberikan. Silakan. Baiklah, terima kasih atas soalan yang diberikan. Pada pendapat saya, penentuan bagi menentukan status keislaman seseorang pengamal ajaran sesat adalah tertakluk kepada kategori sesat yang dilakukannya. Sekiranya kesesatan yang dilakukannya adalah termasuk dalam jenis bid'ah ghair mukaffirah, maka tidak syak lagi bahawa dia adalah kekal sebagai seorang Islam. Namun sekiranya kesesatan itu menyentuh persoalan bid'ah mukaffirah, maka mereka menjadi tanggungjawab umat Islam agar berhati-hati serta benar-benar melakukan penelitian kerana ia boleh mengakibatkan seseorang dijatuhkan hukuman terkeluar daripada Islam atau murtad. Sekian, harap menjawab soalan yang diberikan. Terima kasih kepada panel pertama atas hujah yang diberikan. Ada sesiapa lagi ingin bertanya soalan lain? Saya, apakah kesan buruk mengamalkan ajaran sesat? Baiklah, saya memberikan soalan tersebut kepada ahli panel kedua untuk menjawab soalan yang diberikan. Silakan. Terima kasih atas soalan tadi, iaitu kesan buruk amalkan ajaran sesat.
So kesan dia terbagi kepada 3, iaitu kesan kepada individu, kesan kepada masyarakat dan juga kesan kepada negara. Antara kesan kepada individu itu, kesan buruknya ialah seorang itu akan rosak akidahnya, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan masa hidupnya terbuang dengan sia-sia. Manakala masyarakat pula, kesannya ialah keruntuhan institusi kekeluargaan, perpaduannya tergugat dan berkelakuan keganasan di antara mereka. Dan last sekali, kesan buruk yang amalkan ajaran sesat bagi negara pula, ia akan mundur dan pembangunannya terjejas dan tidak stabil politik. Harap menjawab soalan. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel atas penjelasan yang panjang, lebar dan menarik berhubung pengetahuan sedia ada tentang faktor-faktor dan cara-cara mengatasi penyebaran ajaran sesat ini. Selanjutnya, sebelum mengakhiri pembincangan ini, serba sedikit akan saya merumuskan topik pembincangan kita pada hari ini. Konklusinya, Islam dan umatnya tidak pernah lekang daripada ancaman dan anasir-anasir yang mencuba mengganggu dan mengugat kesucian pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak penganutnya. Penularan ajaran sesat khususnya di Malaysia jika dikaji bukan sahaja datang daripada musuh Islam yang nyata tetapi juga dari cubaan mengeliru dan menyeleweng umat Islam, menyelewengkan umat Islam dengan menggunakan nama Islam kononnya demi menjaga kesucian agama ini. Ajaran sesat muncul disebabkan musuh-musuh Islam yang ingin merosakkan agama Islam dan wujudnya individu-individu yang mencari kedudukan, pengaruh, pangkat, harta dan sebagainya. Ciri-ciri ajaran sesat dapat dikesan apabila kedudukan Al-Quran dan Al-Hadis dipertikai serta wujudnya perubahan pada kefahaman serta syariat Islam yang diamalkan dan diketahui umum. Selain itu, pemimpin serta guru-guru diberikan kedudukan yang melebihi kedudukan para nabi, apatah lagi dipertuhankan. Al-Quran dan Al-Sunnah merupakan petunjuk pada keselamatan dan kesesatan. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa merujuk para alim ulama, mereka yang berkelayakan dan pihak berkuasa agama seperti Jabatan Mufti supaya tidak terjerumus ke dalam ajaran yang menyeleweng lagi sesat. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan tentang isu ajaran sesat yang melanda negara kita ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang peka terhadap isu-isu ajaran sesat. Selanjutnya, membantu mencegah penularan ajaran sesat ini daripada terus menular di dalam negara kita. Harapan saya agar forum ini juga membantu memberikan informasi yang bermanfaat buat kita semua. Sidang hadirin yang dihormati, andai kata padam pelita, gelap gulita di malam hari, andai ada terlanjur kata maaf dipinta setulus hati. Daun kelur sangat lebat, anak nakal ayuhlah bertaubat. Terima kasih wahai sahabat, kebersamaan kita bersamalah sangatlah hebat. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menonton video forum kumpulan kami ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih.